Berdasarkan maklumat sulit yang paling panas, Vivi Yusof didakwa merupakan anak kepada seorang bekas pemimpin UMNO yang terus wanted oleh SPRM kerana skandal duit rakyat sebanyak 47 juta ringgit dalam Malaysia. Cukup mengerikan. Akhirnya masin mulut saya, Vivi Yusof yang dilabel oleh rakyat Malaysia sebagai businesswoman DNA UMNO, dilabel sebagai kroni Tun M. Bapa beliau dilabel juga sebagai kroni bosku di dalam UMNO sebelum ini. Terus digasak bertubi-tubi oleh SPRM apabila buat kali pertama media-media tempatan melaporkan secara rasmi Vivi Yusof bersama suaminya yang berpangkat Datuk kena siasat oleh SPRM dari jam 2 petang sehingga 10 malam. Sekarang, siasatan bersambung ke atas Vivi Yusof kerana skandal 47 juta ringgit ini dianggap satu skandal saga rompakan dana awam yang cukup tersusun, yang cukup sistematik. Amat pelik bin ajaib. Takkan salah satu syarikat fashion yang terkenal di dalam Malaysia tak boleh buat untung walaupun RM1 atau 10 sen atau 1 sen selepas mendapat suntikan dana daripada rakyat Malaysia, daripada khazanah dan PNB sebanyak 47 juta ringgit. Dari segi logik, akal, mana-mana syarikat Melayu atau syarikat Bumiputra, kalau dah dapat pam duit 47 juta ringgit daripada rakyat dan negara, daripada kerajaan, syarikat itu secara automatik boleh berkembang dengan pesat, boleh menghasilkan keuntungan 100% sehingga 300%. Tetapi dalam kes syarikat Fashion Valley, Datin Vavi Yusof ini, 5 tahun rugi berturut-turut, kena pam duit selepas itu 47 juta ringgit. Tun M jadi big boss dalam syarikat khazanah, rugi juga Datin Vavi Yusof ni dengan laki dia yang berpangkat Datuk itu. So, tidak hairanlah apabila SPRM membuka kertas siasatan secara rasmi ke atas Datin Vavi Yusof, yang mana rupa-rupanya kabel politik orang ini adalah Tun, dan didakwa dia juga adalah anak kepada seorang VIP yang sangat rapat dengan bosku. So, secara persepsi politik, dalam keadaan skandal rompakan 1MDB terus tidak berpihak kepada banduan Najib Razak dan UMNO, saya kira skandal Vavi Yusof ini akan terkena tempias kepada reputasi politik UMNO kerana netizen sudah dapat menghidu rupa-rupanya Datin Vavi Yusof ni ada DNA UMNO, kroni Tun, kroni bosku.
So apa komen 3 juta ahli UMNO yang amat saya hormati? Adalah sangat bahaya ya. Apabila skandal pembunuhan Wan MDB, skandal rompakan Wan MDB tidak pandai selesai sampai banduan bosku tersiksa dalam penjara khas. Saya katakan skandal Datin Wavi Yusof ini akan menghancurkan dan menumbangkan UMNO di musim pilihan raya negeri Sabah tahun hadapan. Sekarang Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi bersama Ketua UMNO BN Sabah Yang Berhormat Datuk Seri Bu Mukhtar dan jentera UMNO sudah memulakan persediaan untuk kempen perang saraf pilihan raya negeri Sabah ke-17 yang tidak lama lagi diadakan. Berdasarkan status quo politik semasa, berdasarkan persepsi politik semasa, UMNO BN yang semakin ketinggalan jauh, ketinggalan bas dalam game real politik Sabah, dalam keadaan UMNO BN tidak dapat menutup lubang tai rompakan Wan MDB dan lubang tai bangkai skandal pembunuhan Wan MDB atas nama Kevin Morais, Husin Najadi dan Altan Tuya. Saya terus terang kepada Zahid Hamidi, data statistik menunjukkan Bu Mukhtar dan UMNO BN Sabah dijangkakan akan kalah teruk pilihan raya negeri Sabah ke-17. Lebih teruk kekalahan UMNO BN pada PRU 14, pada PRU 15, pada pilihan raya negeri Sabah ke-16 yang lalu. Mark my word. Skandal Datin Wavi Yusof ni bukan sahaja dikaitkan dengan Tun M, malah dikaitkan dengan bosku dan UMNO juga ya. Itulah UMNO acah-acah nak memperjuangkan dana awam ni. Dana awam berpuluh-puluh bilion ringgit dalam Wan MDB yang dirompak oleh bosku, oleh Rosma, oleh Jolo, oleh UMNO. Takkan pemimpin-pemimpin UMNO BN, Ketua Pemuda UMNO BN Bu Mukhtar tak nak marah? So, dalam landscape politik Sabah, saya ingin menarik perhatian pemerhati-pemerhati politik negara di dalam Malaysia maupun di peringkat antarabangsa serta di seluruh dunia. Berdasarkan maklumat sulit terkini, populariti Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan kerajaan GRS Pakatan Harapan adalah pada tahap 70%. Dia punya rating populariti saat ini. Dalam menilai kedudukan UMNO BN yang terpalit dengan bermacam-macam skandal rompakan dan skandal pembunuhan yang cukup kejam, yang cukup jahat, yang cukup zalim, yang cukup mengerikan, yang cukup sadis ya. Majoriti rakyat Sabah semakin benci dan semakin tidak suka dengan Zahid Hamidi, Banduan Najib, Bu Mukhtar dan seluruh kepimpinan UMNO BN Sabah. Sebab itu Zahid Hamidi mengumumkan UMNO terpaksa U-turn dengan membuat pendirian politik bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana parti politik untuk pilihan raya negeri Sabah tahun depan. Kerana Zahid Hamidi sudah sedar, ya, skandal rompakan Wan MDB Banduan Najib Razak yang kalah baru-baru ini meranapkan dan menghancurkan semua rebranding UMNO BN di Sabah. Ditambah lagi, populariti Haji G dan kerajaan GRS Pakatan Harapan ini pada tahap yang tip-top kerana Haji Jinor tidak ada skandal rasuah seperti Bu Mukhtar yang masih dihambat dengan kes jenayah rasuah bersama isterinya Datin Sri Zizi Ezzati
melibatkan rompakan dana rakyat dalam institusi Felcra. Syafiee Apdal dan Parti Warisan dulu sangat popular di Sabah. Dia punya rating populariti pada tahap 80% ya. Tetapi sejak langkah Kinabalu, Syafiee Apdal Bumukhtar, UMNO bergabung dengan Warisan, it is backfire setelah Syafiee Apdal dan Bumukhtar gagal menggulingkan Ketua Menteri Sabah yang sah dipilih secara demokratik, iaitu Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu, Sabah 1 tahun lalu. Maka apabila Syafiee Apdal tidak ada dapat jawatan dalam Kabinet Kerajaan PMX, Syafiee Apdal tidak dipilih oleh PMX sebagai Ketua Menteri Sabah, Pakatan Harapan tidak mahu bergabung dengan Warisan dan UMNO untuk buat kerajaan pintu belakang di Kota Kinabalu, Sabah sehingga hari ini, ia telah memberi kesan buruk kepada populariti Syafiee Apdal dan Warisan yang terkena tempias Bumukhtar dan UMNO, merusot, merudum jatuh populariti Syafiee Apdal pada tahap 30%. Bumukhtar dan UMNO dia punya populariti rating negatif 100. Untuk makluman Zahid Hamidi, ini adalah data terbaru ya untuk bulan November 2024. Kelebihan Kerajaan HGG dan Kerajaan GRS Pakatan Harapan adalah kestabilan politik yang mereka berjaya perkukuhkan. PMX membuat keputusan yang bijak. Melihat Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan GRS yang banyak kerusi DUN di Sabah ya. HGG ada 29 kerusi DUN di Sabah. Bumukhtar dan UMNO BN berpecah belah. Tak sampai 20 kerusi DUN. Macam dulu-dulu. Syafiee Apdal dan Bumukhtar, walaupun bergabung tidak boleh buat kerajaan di Sabah. Sama ada sebelum pilihan raya negeri ke-17 atau selepas pilihan raya negeri ke-17 di Sabah. Pakatan Harapan mempunyai 7 kerusi DUN di Sabah. Maka dalam keadaan Pakatan Harapan mempunyai pengalaman yang cukup pahit bergabung dengan Warisan beberapa tahun lalu sampai tumbang pilihan raya negeri Sabah ke-16, saya kira PMX dan pimpinan Pakatan Harapan Sabah telah matang dalam pakatan politik melihat HGG dan GRS semakin kuat, semakin popular. Kerana HGG dilihat sebagai clean politician dan tidak banyak cakap, sibuk bekerja untuk rakyat, nampak hasil kepada dasar dan polisi kerajaan Sabah Maju Jaya mahupun dasar dan polisi kerajaan Madani di Sabah. Ini adalah kelebihan dan kekuatan HGG dan kerajaan GRS, Pakatan Harapan yang saling melengkapi di Sabah. Maka secara prospek, ego politik Bumukhtar dan UMNO BN Sabah bersama Syafiee Apdal dan Warisan sedang menghancurkan semua master plan politik UMNO dan Warisan untuk menghancurkan GRS dan Pakatan Harapan di Sabah. HGG bersama Anwar Ibrahim di dalam gabungan GRS Pakatan Harapan, mereka tahu apakah agenda politik peribadi Bumukhtar dan Syafiee Apdal di Sabah. GRS dan Pakatan Harapan di Sabah tahu mereka cukup kenal siapa musuh politik sebenar mereka pada pilihan raya negeri Sabah ke-17. So sekarang, Zahid Hamidi dan UMNO BN mahu bergabung semula dalam kerajaan GRS dan Pakatan Harapan kerana Syafiee Apdal dan Warisan sudah tidak popular di Sabah. Untuk makluman, pencatur-pencatur kuasa dalam Malaysia dan seluruh dunia,
apabila Haji G. Nur tidak ada skandal bersama GRS, tidak ada skandal merompak bersama Pakatan Harapan di Sabah, sedangkan banduan Najib dan UMNO terpalit dengan skandal rompakan 1MDB yang semakin dahsyat dan mengejutkan rakyat, ada skandal pembunuhan 1MDB yang disembunyikan di bawah karpet negara, now skandal Datin Vavi Yusof merompak duit rakyat 47 juta ringgit dalam khazanah dan PNB, ia terkena tempias kepada UMNO BN. Bukan sahaja kepada Tun dan Perikatan Nasional. So, maka secara prospek, jika pencatur kuasa dan tangan-tangan gaib politik di negara ini dan di seluruh dunia tanya dengan saya, siapakah yang akan menang besar pilihan raya negeri Sabah ke-17? Saya katakan Haji G dan GRS akan buat tsunami politik besar 2.0 untuk mendominasi dan menguasai kerusi-kerusi DUN di pantai timur Sabah dan pantai barat Sabah. Shafie Apdal dan warisan hanya popular di kawasan Parlimen Sempurna, dan daerah-daerah lain, penyokong-penyokong Shafie Apdal dan warisan sudah ramai masuk ke dalam parti GRS di Sabah sehingga hari ini. Cuba anda lihat, pemimpin-pemimpin popular dalam parti warisan dalam pasukan Shafie Apdal, ramai yang keluar. Contohnya, Joanna. Pemimpin wanita ini sangat popular dan ia mempengaruhi persepsi politik. Oh, Shafie Apdal dan warisan sudah tidak ada power. Sekarang ada gosip politik di Sabah. YB Munira berani jumpa Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji G. Nur, dan Shafie Apdal sangat takut jika YB Munira keluar daripada parti warisan. Shafie Apdal juga takut jika Daryl Liking yang sekarang tutup mulut, diam, tidak buat kerja di kawasan DUN warisan, akan keluar daripada parti warisan di musim pilihan raya negeri Sabah ke-17. So, Bumuktar dan UMNO mahu bergabung dengan warisan. Warisan mahu bergabung dengan UMNO. Ia terbukti satu formula politik yang membunuh UMNO dan warisan sekelip mata sehingga hari ini. Untuk makluman, Zahid Hamidi. Untuk makluman, banduan Najib. Untuk makluman, ting-ting politik dalam UMNO BN yang mahu menghidupkan semula UMNO BN di Sabah. Majoriti rakyat Sabah, kita ada lebih 3 juta pengundi di Sabah. 99% rakyat Sabah benci dengan UMNO bukan semata-mata kerana ia adalah parti Malaya, tetapi ia adalah parti yang merompak minyak petroleum dan gas asli di Sabah. UMNO BN ini dibenci oleh rakyat Sabah kerana menternak penyamun, penyangak dan orang-orang gila yang jadi pemimpin di dalam UMNO Sabah. Contohnya, Bom. Dia sudah tidak popular di kawasan Kinabatangan maupun di kawasan DUN yang beliau pimpin hari ini kerana tidak ada kemajuan. UMNO dan warisan 2 kali 5 hanya pakai air liur. Tidak ada membela nasib rakyat kawasan mereka dan tidak ada pembangunan di kawasan DUN yang dikuasai oleh UMNO dan warisan. Perpecahan yang cukup teruk di dalam UMNO dan warisan juga menyebabkan gabungan ini belum mampu untuk gulingkan Haji G dan kerajaan GRS Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri Sabah ke-17. So, adakah Zahid Hamidi, Bumuktar dan UMNO mahu ikut mati dengan Shafie Apdal dan warisan yang sudah tidak popular? Tanpa sebarang prejudis, tanpa sebarang bias, data politik ini adalah rahsia paling mahal yang saya bocorkan. Saya bagi free political consultant untuk Zahid Hamidi dan UMNO BN hari ini.
bertitik tolak daripada perkara tersebut. Dalam keadaan Haji Nur dan kerajaan GRS Pakatan Harapan tidak mahu buat pilihan raya cepat-cepat, ini juga menjadi kelemahan terbesar dari segi timing percaturan kuasa Bung Mokhtar, Shafie Apdal, UMNO yang mahu bergabung dengan Warisan dalam blok pembangkang Sabah. Untuk menang dalam perang percaturan kuasa dunia, rules number one adalah timing perlu tepat untuk berperang atau untuk buat pilihan raya. Haji Nur dan Kabinet Kerajaan GRS Pakatan Harapan di Sabah cukup bijak apabila mereka dapat satu data politik underground. Jika mereka buat pilihan raya negeri Sabah awal, walaupun mereka sudah bersedia, secara timing perang saraf politik, GRS dan Pakatan Harapan hanya ada peluang menang sebanyak 50-50 kerana lawan mereka cukup kuat jika buat pilihan raya Sabah awal, iaitu UMNO dan Warisan. Apabila ada seorang pencatur kuasa very powerful memaklumkan kepada pencatur kuasa di Sabah, jika Haji G dan kerajaan GRS Pakatan Harapan menetapkan timing pilihan raya negeri Sabah jatuh pada hujung tahun 2025, peluang kemenangan GRS dan Pakatan Harapan adalah 70% sehingga 80%. Maka, kerajaan Haji G berani untuk menangguhkan pilihan raya negeri Sabah yang sepatutnya berlangsung tahun ini. Dan ini adalah perangkap paling besar yang tidak dapat menyelesaikan semua master plan politik Shafie Apdal, Bung Mokhtar, UMNO dan Warisan untuk menggulingkan kerajaan Madani di Sabah. Ini rahsia panas saya bocorkan kepada rakyat agar rakyat tidak ketinggalan kereta api untuk memahami percaturan kuasa di Sabah yang cukup berbeza dengan percaturan kuasa di Putrajaya. So, percaya atau tidak, setuju ataupun tidak, sudah terlambat untuk Bung Mokhtar, Shafie Apdal, UMNO dan Warisan mahu bergabung untuk menggulingkan kerajaan Madani di Sabah yang dipimpin oleh Haji Nur dan Anwar Ibrahim. Kerana skandal rompakan yang tidak henti-henti ni, lain lagi skandal pembunuhan, lain lagi skandal UMNO BN yang merompak minyak dan petroleum gas asli Sabah. Semua sumber ekonomi Sabah ni dirompak oleh UMNO di Putrajaya. Maka dari segi sentimen politik, UMNO BN boleh kena tapau, kena bungkus dengan Shafie Apdal dan Warisan di Sabah. Saya terus terang ya, Shafie Apdal dan Warisan boleh tumbang, dikunak, di Lahad Datuk, disandakan, dikudat. Termasuklah kubu kuat Bung Mokhtar dan UMNO. Kalau Warisan dan UMNO bertanding di situ pun kena tapau oleh GRS dan Pakatan Harapan. Saya terus terang ya. Hubungan politik Haji G dan Anwar berdasarkan maklumat sulit mempunyai hubungan pada landasan yang sangat baik. Sedangkan Bung Mokhtar dan Shafie Apdal bawa Anwar Ibrahim berperang dan bergaduh di Sabah. Maklumat sulit menyatakan semua pemimpin Pakatan Harapan lebih selesa untuk bekerjasama dengan Haji G dan GRS kerana Haji G ini tidak sombong dan tidak mempunyai ego politik yang sangat tinggi. Beliau adalah seorang ketua menteri Sabah yang high diplomasi. Senang dibawa berbincang dan senang buat win-win deal di Sabah. Sedangkan Pakatan Harapan memang ada pengalaman buruk ya
nightmare, mimpi ngeri ya. Bekerjasama dengan Syafiee Apdal dan Warisan. Warisan sajalah yang buat keputusan. Pakatan Harapan tak boleh buat keputusan. Ini masalah game Syafiee Apdal dan Warisan. Mukhtar dan UMNO lagilah. UMNO bergabung di Putrajaya dengan Pakatan Harapan. Tiba-tiba Mukhtar dan UMNO serang Anwar dan Pakatan Harapan di Sabah hari-hari. Kau rasalah Pakcik Makcik Otto Arum, kau tak perlu ada PhD dalam bidang sains politik untuk faham politik Sabah ni. UMNO dan Warisan mempunyai persamaan. Mereka serang Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan hari-hari. Mereka serang rakan politik mereka iaitu HGG dan GRS yang mereka bergabung di Putrajaya dan mereka kantoi mahu menggulingkan kerajaan GRS dan Pakatan Harapan di Sabah hari ini. So adalah tepat. Apabila HGG bersama GRS dan Pakatan Harapan bergabung dan tidak mahu melayan pergaduhan-pergaduhan macam orang gila ni, geng-geng Bong, geng-geng Syafiee Apdal. Kerana hakikatnya, saya terus terangnya, GRS dan Pakatan Harapan secara prospek, jika pengagihan kerusi DUN mereka berjalan dengan lancar, melibatkan lebih 70 kerusi DUN di Sabah, GRS dan Pakatan Harapan will take over Sabah. Sabah bukan lagi fixed deposit. Syafiee Apdal, Mukhtar, banduan Najib Zahid Hamidi, UMNO dan Warisan di Sabah. Mark my word. Skandal Datin Vavi Yusof, skandal Bosku, skandal rompakan Rosma, skandal pembunuhan atas nama Hussein Najadi, Kevin Morais dan Altan Tuya, skandal rompakan UMNO ke atas minyak petroleum dan gas asli Sabah. Saya terus terang, majoriti rakyat Sabah tidak lupa kejahatan UMNO yang boleh menyebabkan UMNO dapat telur, dapat kosong, kalah, tumbang, terguling-guling pilihan raya negeri Sabah ke-17 tahun depan. Sama ada UMNO BN mahu sumbat saya ke dalam penjara politik, saya ingin katakan ya Pakcik Makcik Otto Arum sudah terlambat. Walaupun saya ni disumbat bertahun-tahun dalam penjara politik, selepas ini Zahid Hamidi, banduan Najib Mukhtar, Syafiee Apdal, UMNO dan Warisan tetap kalah teruk. Kena bungkus oleh GRS, oleh Pakatan Harapan, oleh HGG, oleh Anwar pada pilihan raya negeri Sabah yang tidak lama lagi diadakan. So teruskan merompak ya, Datin Vavi Yusof, Datuk Vavi Yusof, banduan Bosku dan isterinya, belilah beg Hermes banyak-banyak. Memang tumbanglah UMNO BN di Sabah ya, teruskan merompak. Sekian, checkmate and game over. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Terima kasih.